Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita dalam Assalamualaikum hari ini 6 Oktober 2022, 9 Rabiul Awal 1444 Hijrah. Dan kita nak teruskan perbincangan dalam Assalamualaikum. Banyak perkongsian kita akan bersama dengan anda. Hari ini topik yang kita bawakan dalam slot fiqh bersama dengan kita insya-Allah untuk penerangan penjelasan berkenaan dengan hutang, membantu atau beban. Mungkin Ustaz boleh jelaskan secara ringkas pinjaman kad ni dari sudut pandang Islamnya bagaimana Ustaz? Adakah ia harus ke ataupun perlu kepada mereka tertentu saja ke, macam mana? Baik, Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam surah Al-Baqarah ayat 245. Bismillahirrahmanirrahim. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu adha'afan katsira. Wallahu yaqbidu wa yubsit wa ilaihi turja'un. Kata Allah, siapakah orang yang mahu memberikan pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik? Qardan hasan. Makna qardan hasan ini, kata para alim ulama, iaitu kita memberi pinjaman kepada Allah. Bukan bererti kita memberi pinjaman tu duit kepada Allah. Tetapi sistem yang Allah suruh kita buat supaya tidak menyusahkan orang lain. Sebab hubungan kita ni, bukan dengan Allah je, dengan manusia. Maknanya qardan hasan ini, kata ulama, apabila kita memberi pinjam kepada orang RM1,000 dan kita ambil daripada orang itu balik bila dia nak pulangkan RM1,000 juga. Sama. Maknanya kita tak ada apa-apa faedah. Jadi itu adalah qardun hasanah. Dan apa ganjarannya? Fayudha'ifahu lahu adha'afan katsira. Kata Allah, Allah akan lipatkan, gandakan balasannya dengan berlipat-lipat kali ganda. Maknanya apabila kita memberikan kepada orang hutang dan bila orang itu dapat menyelesaikan hutang, dapat menyelesaikan dia punya masalah, kemudian dia nak pulangkan balik, maka Allah kata dalam ayat ini itu adalah qardul hasan dengan pulangan. Dia tak sama macam kita pinjam 1,000 kemudian orang kena bayar balik 1,500. Inilah yang disebutkan sistem riba yang menyusah dan menyulitkan manusia. Bila menyusah dan menyulitkan manusia, sampai satu tahap orang tak boleh nak bayar hutang dia. Sebab makin bertimbun-timbunlah dia punya charge ataupun bunga, kita katalah. Interest dia, bunga dia makin lama makin naik. Makin lama makin naik. Daripada hutang 1,000 naik sampai 3,000. Jadi dia pun tak boleh bayar. Asyik bayar bunga saja. Jadi akhirnya dia menyusah dan menyulitkan. Sebab tu dalam ayat ini Allah kata qardun hasan. Qardun hasan, berapa pinjam? Itu yang kita pulangkan. Kita nak tahu lebih lanjut berkenaan dengan hutang ni, apa menjadi keutamaan kita apabila kita ada beberapa hutang yang perlu dijelaskan, yang mana satu menjadi keutamaan yang kita kena dahulukan untuk pembayaran. Kalau kita terdesak lah, yang mana kalau kita ada sedikit saja yang nak digunakan untuk banyak. Dalam Islam ni dia ada dinamakan fiqh aulawiyat. Fiqh keutamaan. Mana yang lebih utama? Baik. Dalam fiqh aulawiyat ni, keutamaan ni, kita kena pentingkan yang disebut sebagai ad-daruriyat, yang penting, yang asasi. Contohnya makan, benda yang kita kena buat keperluan yang sangat mendesak. Makan, kita kena bayar elektrik. Kalau tak ada elektrik, macam mana kita nak duduk bil elektrik rumah? Maka sekiranya kita berhutang dan kita nak melunaskan keperluan asasi tu, yang menjadi daruriyat, yang menjadi kepentingan yang tak boleh ditolak ni, maka kata ulama waktu itu kita kena utamakan yang penting dulu, daruriyat. Tetapi tuition, adakah dia termasuk dalam ad-daruriyat? Jangan kita pandai-pandai pergi masuk. Tidak. Sebab tuition ni budak boleh pergi sekolah itu hanya tambahan. Tambahan ini tidak dikira. Sebab tu kata para alim ulama, bila kita contohnya kalau kita pergi bayar hutang, kita tak makan, akan binasa. Maka waktu itu belilah makan. Tetapi makan macam mana? Janganlah pergi beli makan mewah, pergi restoran mewah wahyu pula, daging wahyu. Memang cari pasal lah kata. Jadi dia sekadar untuk keperluan hidup kita. Cuma bila kita pinjam, orang yang memberi pinjam ni pun dia kena tahu. Kalau orang tu betul susah, seperti mana kita ada pilihan, kalau sekiranya kita tak memerlukan duit, kita boleh panjangkan tempoh. Tak apalah, dia kata awak tak mampu, tak apalah pinjam. Kerana ingat, kita panjangkan tempoh, walaupun kita tak dapat apa-apa pada waktu di dunia ni, tapi kita dapat di akhirat.
kita dapat Allah berikan kita ganjaran seperti mana sedekah itu dikira sebagai sedekah juga. Bahkan dia lebih, kata para alim ulama, seperti yang Ustaz sebutkan Imam Suyuti tadi. Dia kata sebab apa lebih? Sebab kita bukan saja macam memberi sedekah, kadang-kadang kita tak tahulah orang tu susah ke, orang tu senang, kita bagi. Tapi orang yang pinjam ni susah tak? Dia kata tak susah Ustaz, tak susah kita takkan bagi pinjam. Betul. Tetapi kita bagi pinjam atas dasar kerana kita tahu dia susah. Jadi berapa ganjaran kita dapat? Lebih. Kita bagi duit yang sedekah tu tadi, kan? Tanpa kita mendapat apa-apa faedah, kemudian kita menolong, menutup hajat dia. Contohnya, dia mesti memerlukan duit itu untuk melakukan sesuatu. Maka apa kata Nabi? Kata baginda Rasulullah dalam hadis yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim, kata baginda Rasulullah, sesiapa yang membantu orang lain, maka Allah akan membantunya di dunia dan juga akhirat. Jadi Allah akan bantu kita. Sebab tu bila kita tengok daripada keutamaan ini Allah, maka kita kena lihat daripada sudut mana keutamaan. Jangan kita saja-saja masuk, yang ni pun utama, yang ni pun utama, yang ni pun utama. Nak tukar handphone baru ni, dah keluar model baru ni. Jadi ni utama juga. Kalau itu yang kita masukkan, termasuk dalam hadis ini, orang yang sengaja elak daripada membayar hutang, Allah akan binasakan dia. Jadi pilihan kita lah. Kalau nak Allah binasakan, silakan. Itu dia. Bahawa sebahagian kita menyatakan pinjaman loan ataupun bank loan ni yang dibuat oleh orang ramai ini adalah riba jika berlaku penambahan. Penambahan yang bagaimana tu mungkin Ustaz boleh kongsikan, dan adakah dibolehkan pihak bank menetapkan syarat yang tersendiri yang tiada dalam rukun ataupun syarat Islam, Ustaz? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sahabat-sahabat penonton yang dirahmati oleh Allah, kehidupan kita biasa, kita sinonim dengan bank ni lah. Sebelum kita nak jawab loan pinjaman perumahan, pinjaman kereta, pinjaman peribadi ni, sebenarnya dia terma-termana dia berbeza. Tapi sebelum tu senang je. Kita tanya dulu, bila kita nak buat satu pinjaman, kita tanya Islamik ke tak? Sama ada Islamik atau konvensional. Kalau sekiranya kita pergi ke konvensional, maka kita kena tahu dasar yang dia buat itu adalah pinjaman. Tapi sistem bank Islam dia berbeza, walaupun nampak pada mata kita sama. Sama. Sebab bank Islam nak kereta, dia beli kereta ni dulu. Dan kereta ini dia jual dekat Ola dengan harga yang berapa yang dia nak lah. Sebab itu dah milik dia. Nampak tak berbeza? Daripada dia bagi pinjam, daripada dia beli, berbeza. Yang ni dah barang saya. Saya nak jual, kalau kereta tu 100,000, saya nak jual 150,000. Tak apa, tu barang saya. Yang tadi saya bagi 100,000, Ola kena bayar 150. Sama, nampak bayaran dia sama, tetapi itu atas dasar qard pinjaman. Sebab tu kena bezakan. Walaupun akad dia, contoh, apa beza nikah, kan? Seorang lelaki dengan wanita dengan berzina, lelaki dengan wanita sama je. Berzina lelaki dengan perempuan juga. Akad nikah lelaki dengan perempuan, yang membezakan adalah akad nikah. Akad nikah ni lah yang menghalalkan hubungan suami isteri. Yang ni laki perempuan tapi tak halal sebab tak ada akad. Macam tu tadi. Dalam sistem ni, begitulah caranya bank Islam dia buat, bank-bank yang bermuamalah dengan bank Islam ni, dia buat cara sistem mengikut perbahasan para alim ulama. Jadi terkawal. Jadi sahabat-sahabat penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebab tu bila kita nak buat satu pinjaman, kita kena tanya dulu, kena tanya ni bank Islam punya muamalat ke ataupun konvensional. Dan menjadi keperluan dan kewajipan umat Islam kena ambil urusan yang yang disebut sebagai patuh syariah. Sekiranya kita buat dengan tak patuh syariah, duit yang kita dapat itu ataupun duit yang kita ni, kita telah mengisytiharkan perang dengan Allah sebab kita telah termasuk dalam bab riba. Apa yang dibuat oleh pihak bank memang ada sandarannya daripada Nabi SAW dan apa yang disebutkan oleh para alim ulama. Ustaz, ada situasi ni Ustaz. Contohlah gitu Ustaz. Saya pinjam kat Ustaz. Lepas tu Ustaz nak minta hutang lah, kira macam dalam satu tempoh Ustaz minta balik bayaran. Saya kata, Ustaz, ada member saya hutang lagi lah Ustaz, tunggulah Ustaz. Ataupun contoh, ataupun dia terus bayar kat Ustaz, nanti Ustaz minta kat dia lah. Macam tu. Bagaimana Ustaz? Boleh ke Ustaz?
Jadi boleh ataupun tidak, main RM50 balik. Kejap lagi Tahu Allah nak ambil. simpan buket ke? Apa hukum dia? Maknanya hukumnya termasuk dalam bab yang disebut hiwalah. Hiwalah. Hiwalah ni perpindahan, pertukaran. Okey. Hiwalah. Tahwil, dia menukar daripada orang kepada orang. Dia ada syarat dia. Dia bukan senang-senang saja, dia kena ada syarat. Dia mesti ada persetujuan. Maksudnya persetujuan untuk memindahkan. Kalau sekiranya tak bersetuju, tak boleh. Okey. Jadi saya kena bersetuju untuk menggugurkan. Kan saya punya duit saya dah bagi kepada Ola 50 dan saya cakap saya ada hutang kepada ni pula, Bayar. kepada Ali pula. Saya kata Ola bagi kat Ali. Tak perlu bagi kat saya. Jadi saya menggugurkan hutang saya dan suruh Ola bayar. Transfer hutang saya tu kepada dia. Maka kata ulama dibenarkan. Tetapi syaratnya mestilah dipersetujui. Itu bab hiwalah. Maka tidak jadi masalah. Apakah hukum memberi pinjam kepada kenalan yang meraih pendapatan melalui aktiviti pelacuran ataupun haram? Kalau sebagai contoh, ada kawan nak pinjamlah, aku nak tikamlah, nombor naiklah hari ni. Aku yakin ni, confirm ni. Boleh. Macam mana pula tu, Ustaz? Baik. Ulama membahaskan sebenarnya kita bila nak bagi pinjam, kita kena tahu. Perbezaan antara mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki adalah perbezaan kepada niat sesuatu benda ketika mana kita buat ketika mana kita berurusan dengan urusan muamalat. Baik, dalam mazhab Syafi'i kita kena tahu apa yang dia nak kena buat. Contohnya kalau kita nak bagi dia pinjam, paling kurang kita tahu apa dia. Sekiranya kita tahu dia nak buat ataupun dia nak pinjam itu untuk melakukan maksiat, maka kategori memberi pinjam itu adalah haram. Sebab kita telah membantu dia dalam melakukan maksiat. Jadi dia kata, nombor ni aku mimpi semalam ni. Kan, nombor ni akan naik. Jadi kau bagi pinjam, sekiranya aku untung, aku akan bayar berganda-ganda. Dah lah, membantu cara haram, buat riba pula. Dia tak dibenarkan. Maka itu adalah merupakan kesalahan yang sangat teruk. Baik. Dia pinjaman ni dia ada hukum-hukum yang tertentu. Ustaz akan masuk teruslah hukum dia. Contohnya hukum bila boleh menjadi wajib. Bila boleh menjadi makruh dan bila boleh jadi haram. Bila kita nak buat satu pinjaman, maka kita terikat dengan hukum ni. Bila menjadi haram apabila kita meminjam untuk membuat benda maksiat, untuk melakukan benda yang haram, maka hukumnya haram, tak boleh. Tak boleh. Jadi sebab tu penonton yang dirahmati oleh Allah, kalau nak pinjam, kalau dalam kategori haram ini kita nak pinjam untuk semata-mata kita nak beli benda-benda yang haram, nak beli arak, nak buat benda-benda haram, zina dan sebagainya dengan duit pinjaman tu, maka hukumnya pinjaman tu haram. Maka bila dia jadi wajib, orang yang nak pinjam duit, dalam kadar hukum itu dia boleh menjadi wajib ketika mana seseorang yang nak pinjam itu, dia nak meminjam untuk keperluan asasi dia. Kelangsungan hidup. Makan, pakaian dia, mungkin tempat tinggal dan sebagainya. Maka hukum untuk meminjam pada ketika itu adalah wajib. Maka dibenarkan. Dan apabila jadi makruh, bila pula jadi makruh pula? Makruh ni bila pula? Ketika mana dia nak meminjam dengan tujuan untuk beli barang yang bukan untuk manfaat dirinya ataupun untuk, dalam istilah, untuk riak, untuk tunjuk-tunjuk. Kan, nak beli contohnya handphone yang jenama yang mahal. Pinjam duit orang. Tapi nak ni buat untuk pelancongan yang untuk bermewah-mewahan, bukan untuk asasi, maka hukumnya makruh. Maka kalau ditinggalkan tu lebih baik. Dapat ganjaran sebab tak ada keperluan dia pinjam. Sebab tu kalau kita nak pinjam, sebenarnya apa kategori kita? Adakah dia menjadi satu kewajipan ataupun untuk kita nak menjadi satu benda yang makruh, hanya semata nak riak, nak menunjuk depan orang, ataupun dia dalam kategori haram. Sebab tu sahabat penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hutang ni sangat besar. Sehingga kan kalau kita baca tadi di dalam hadis-hadis Nabi dan kita tengok apa yang disebut oleh Nabi SAW dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Ingat, orang yang berhutang ni ingat, tolong share hadis ni kepada orang. Kadang-kadang gitu, Ustaz, bagi. Ramai orang hutang saya, Ustaz. Jadi ambil hadis ni. Apa dia? Yughfaru lisyahid kullu zanbin illa ad-dain. Kata Nabi dalam hadis Muslim, diampunkan semua dosa bagi orang yang terkorban mati syahid. Orang yang syahid ini Allah akan ampunkan segala dosanya illa dain, kecuali hutang.
Kita nak ucapkan jutaan terima kasih kepada yang berbahagia Fadil Ustaz Dr. Nur Muhammad Hadi Zahlan, pengasas Pertubuhan Akademi Al-Bayan, kerana tak jemu-jemu berkongsikan ilmu, mengajarkan kita segala apa yang kita perlukan dalam kehidupan harian, lebih-lebih lagi dalam fiqh muamalat kita, insya-Allah. Terima kasih Ustaz. Sama. Insya-Allah. Dan kita nak berhenti berehat dulu sekali lagi. Kita akan teruskan program dalam rancangan Assalamualaikum pagi ini, insya-Allah selepas ini. يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. Dapat Hamsah. Islam. Kita pergi solat. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Atta, nane onge gonda nisban beta. எனக்கு புரியுது